Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Fatin Afika binti Awang Said, nombor matrik 92042712543801. Saya merupakan pelajar OIM Kota Kinabalu, Sabah. Saya akan menerangkan tentang latar belakang unit farmasi dan logistik Hospital Beaufort. Unit farmasi dan logistik Hospital Beaufort merupakan perkhidmatan sokongan. Fungsi unit ini adalah pembekalan dan perolehan ubat-ubatan, reagen, gas perubatan dan peralatan pakai buang untuk kegunaan pesakit, serta memberi maklumat tentang ubat-ubatan dan memberi khidmat kaunseling kepada para pesakit. Saya akan menerangkan tentang klasifikasi aktiviti kerja di tempat kerja. Unit farmasi terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu unit farmasi pesakit luar, unit farmasi pesakit dalam dan unit farmasi logistik. Unit farmasi pesakit luar hendaklah memastikan ubat-ubatan yang betul dibekalkan dan tidak melebihi 30 minit bagi preskripsi yang diterima. Kedua, memastikan pelanggan yang berdaftar dengan sistem temu janji farmasi mendapat bekalan ubat susulan pada tarikh yang dijanjikan. Seterusnya, unit farmasi pesakit dalam hendaklah memastikan pembekalan ubat ke ward atau unit bagi preskripsi yang lengkap diterima dalam tempoh masa 1 jam 30 minit semasa waktu pejabat. Kedua, unit ini juga terbahagi kepada 3 sub-unit, iaitu unit persediaan luar ataupun eksternal, unit persediaan dalam internal dan unit prabungkus. Yang seterusnya, unit farmasi logistik. Unit farmasi logistik hendaklah membekalkan item standard kepada pemesan tidak melebihi 7 hari bekerja selepas pesanan lengkap dihantar. Kedua, membekalkan item bukan standard kepada pemesan selepas pesanan yang diterima tidak melebihi daripada 7 hari. Saya akan menerangkan tentang hasil penaksiran HIREC bagi setiap aktiviti kerja berdasarkan borang HIREC. Pengenal pasien hazard yang pertama ialah hazard kimia. Aktiviti yang dilakukan semasa mengendalikan bahan kimia, terutamanya bahan kimia yang mudah meruap, mudah terbakar dan mudah terhakis seperti chloroform BP, Colta solution, alkohol 96%, hydrogen peroxide, bentokristal dan formaldehyde. Bahan-bahan kimia ini boleh menyebabkan iritasi pada kulit dan sistem pernafasan, merencat sistem saraf pusat, menyebabkan keradangan pada mata dan saluran pernafasan paru-paru. Selain itu boleh menyebabkan muntah, pening dan boleh membawa kepada penyakit kanser sekiranya terdedah secara berterusan. Selain itu, kawalan risiko yang terdapat di premis kerja ialah pemakaian pelindung diri atau PPE. PPE yang disediakan ialah seperti gaun pakai buang bagi melindungi sekiranya berlaku tumpahan atau percikan semasa mengendalikan bahan-bahan kimia, Google bagi melindungi mata, sarung tangan dan face shield. Tambahan lagi, toolbox meeting juga diadakan bagi membincangkan permasalahan yang timbul bagi proses penambahbaikan dapat dilakukan agar para pekerja dapat bekerja dalam keadaan selesa. Hazard kedua ialah hazard ergonomik. Hazard ini berlaku di stesen tempat kerja yang tidak kondusif, terutamanya semasa mengendalikan bahan kimia. Ruang tempat kerja yang sempit dan tempat penyimpanan bahan kimia juga tidak sesuai. Malah, keadaan kerusi untuk melakukan kerja juga tidak sesuai. Boleh menyebabkan sakit belakang, bahu dan sakit pinggang. Tambahan lagi, kemalangan dan kecederaan boleh terjadi di kawasan kerja yang tidak kondusif, maka kawalan sedia ada tidak ada untuk tempoh masa ini. Hazard ketiga ialah hazard fizikal. Hazard fizikal menjurus kepada tempat penyimpanan ubat yang tinggi, menyebabkan sukar untuk dicapai dan boleh menyebabkan kecederaan semasa proses mengambil ubat. Selain itu, suhu bilik yang tinggi juga menyebabkan suasana tempat kerja tidak kondusif.
alat penghawa dingin dan kipas tidak disediakan, malah ventilation juga tidak dipasang. Para pekerja bekerja sambil mengandalkan bahan kimia yang bersifat mudah meruap, mudah terbakar dan mudah menghakis. Seterusnya, keadaan fizikal yang tidak sesuai boleh menyebabkan risiko kecederaan terjatuh ubat, bekerja dalam keadaan panas dan terhidur bahan mudah meruap semasa probungkus ubat dijalankan. Hazard keempat ialah hazard biologikal. Hazard ini melibatkan suhu dan tahap kelembapan yang tinggi yang boleh mengakibatkan pertumbuhan kulat, bakteria mudah merebak dan risiko jangkitan mudah berlaku. Jika sesuatu ruang itu berada dalam keadaan lembap, ianya boleh menyebabkan jangkitan pada paru-paru manusia. Kawalan sedia ada yang dilakukan pada masa ini bagi membendung dari terus merebak adalah dengan melakukan pembersihan setiap hari oleh para pekerja syarikat pembersihan. Hazard kelima ialah hazard psikososial. Hazard ini melibatkan emosi dan tekanan di tempat kerja, terutamanya semasa mengendalikan dan membancu ubat dan bahan kimia dalam keadaan yang sempit, panas dan bebanan kerja yang banyak, agak menyukarkan para pekerja menjalankan tugas dengan baik. Hal ini juga menyukarkan proses kerja dan boleh berlaku kesilapan semasa membancu dan menyediakan ubat persediaan luar. Kawalan sedia ada tidak ada lagi bagi membendung hazard ini. Cadangan tentang langkah pengawalan berdasarkan hasil penaksiran High-Rec. Cadangan bagi hazard kimia ialah dari segi kejuruteraan, pemasangan ventilasi seperti ventilation fan harus dilakukan pada kadar segera kerana proses kerja melibatkan bahan-bahan kimia yang mudah meruap, mudah terbakar dan mudah menghakis yang boleh menyebabkan banyak masalah kesihatan seperti masalah pernafasan, iritasi kulit dan mata. Kawalan kedua dari segi pentadbiran, pegawai farmasi perlu membuat jadual penggiliran pekerja bagi mengurangkan risiko terdedah kepada bahaya. Sedangkan bagi hazard ergonomik dari segi kejuruteraan ialah dengan membina ruang kerja yang sesuai untuk pengendalian bahan kimia, kerusi yang sesuai dan elakkan lantai yang licin bagi mengelakkan dari berlakunya kemalangan. Cadangan bagi hazard fizikal dari segi kejuruteraan ialah memasang kabinet dan kemeja yang sesuai dan tidak terlalu tinggi agar mudah dicapai. Dari segi pentadbiran pula, pihak atasan hospital hendaklah meluluskan permohonan pengubahsuaian ruang kerja eksternal kepada yang lebih kondusif. Eliminasi juga perlu dilakukan seperti mengalihkan barang-barang yang telah diletakkan di atas kabinet ke tempat yang lebih sesuai dan mudah dicapai. Cadangan bagi hazard biologikal dari segi kejuruteraan ialah memasang alat penyerap kelembapan bagi memastikan ruang kerja berada dalam keadaan kelembapan yang optimum. Kedua, dari segi pentadbiran, jadual pembersihan yang lebih terperinci dan menyeluruh hendaklah dilaksanakan. Ketiga, dari segi eliminasi iaitu membuang peralatan dan barang yang tidak digunakan lagi bagi mengelakkan sebarang kontaminasi. Cadangan hazard psikososial ialah dari segi pentadbiran. Pihak pengurusan farmasi perlu membentuk jadual kerja dengan menggunakan sistem penggiliran bagi mengurangkan risiko tekanan antara para pekerja.